Halo geng, Assalamualaikum. Sekarang Roy akan bagi explanation untuk ebook yang Roy dah buat untuk korang. So, ini dalam bentuk e-video untuk korang belajar. Kalau korang nak record balik ataupun nak recap balik kelas, and apa benda yang korang tak faham, korang boleh go through in this video. So, for the first part, untuk ebook ni, kita akan belajar benda-benda yang basic until intermediate lah. So, untuk first topic adalah apa itu Forex. So, Roy akan explain apa benda yang basic yang perlu korang faham apa dalam Forex. So, for the first part is siapa trade Forex and mengapa. Dekat sini ada 5 badan yang paling penting sekali untuk memberi impact di dalam market movement currency Forex lah. So, dekat sini ada kerajaan, bank, hedge fund, and also persendirian, and also retail trader. So dekat bawah dia, dekat the next page akan ada explanation yang lebih detail sedikit daripada yang atas. So dekat sini, untuk bahagian bank merupakan pelabur terbesar di dalam pasaran Forex yang menguasai pergerakan pasaran mata wang. Yang kedua, menjadi dealer di mana mereka akan mengambil wang daripada pelabur persendirian dan melakukan transaksi berjual beli bagi pihak pelabur. And bank juga membuat keuntungan melalui pasaran Forex dengan cara speculative trading. And fourth one is mempunyai banyak sumber strategi untuk menguasai market. And last one is bank pusat. Bank pusat ni adalah satu organisasi yang paling besar lah setiap negara, and merupakan organisasi yang mengawal bank-bank yang ada pada satu negara seperti bank negara. Antara bank pusat yang paling banyak memberikan kesan kepada pergerakan pasaran mata wang adalah seperti ECB, European Central Bank, dan United States of America Central Bank, atau lebih dikenali sebagai Federal Reserve. And next part is investment manager and also hedge fund, and merupakan pelabur kedua terbesar di dalam pasaran Forex. Melabur di dalam pasaran mata wang dalam jumlah yang besar seperti menguruskan pelaburan skim pesara dan sebagainya. Berdagang melalui cara speculative market, merupakan pemegang amanah kepada pelabur yang bercarum dalam suatu skim pelaburan yang diluaskan atau dikawal oleh kerajaan. If you guys want to know, kalau dekat Malaysia seperti investment manager ni seperti KWSP, ASB, dan ada lagi sebahagian investment di dalam Malaysia lah, punya bahagian yang diluluskan oleh kerajaan. So, yang ketiga adalah firma-firma ataupun syarikat perniagaan. Lebih dikenali sebagai multinational company MNC, secara tidak langsung berniaga mempengaruhi pasaran Forex. Sebagai contoh, syarikat di negara Jepun membeli produk dari negara China. Syarikat China mungkin menjual produk tersebut dalam nilai China Yuan atau US dollar, maka syarikat daripada negara Jepun akan membayar nilai tersebut menggunakan mata wang Japanesian yang bersamaan nilai dengan harga yang ditetapkan oleh syarikat China dalam China Yuan atau US dollar. Ini adalah satu faktor yang mungkin akan menguatkan US dollar ataupun Chinese Yuan antara perniagaan fizikal di dalam antara businessman dan businessman di dalam negara tersebut. So, urus niaga tersebut akan melibatkan pertukaran mata wang di dalam pasaran Forex. So, the last one is retail trader, pelabur kecil, iaitu kita. Kita hanya merupakan pelabur kecil atau retail trader yang cuba mendapatkan keuntungan daripada pasaran Forex yang didagangkan sekitar 5 trilion hingga sekarang, kemungkinan 6.6 trilion sehari. Harus berniaga dan menganalisa pergerakan pasar market seperti pihak bank dan hedge fund mempunyai dua cara, iaitu technical analysis seperti SNR, SND, and trendline. That is technical analysis for retail trader, and also analysis fundamental setiap pergerakan ekonomi negara-negara tertentu seperti US punya ekonomi punya perkembangan, dan ikut apa benda yang korang nak trade, which is currency apa yang korang nak trade, and korang kena fokus on their economy. So, the next part is kelebihan trade Forex. Kelebihan di sini adalah satu benda yang umum, and korang boleh faham kenapa ini antara kelebihan di dalam Forex punya market yang sesiapa yang nak masuk ceburi dalam bidang trading. So, dekat sini trade market dibuka 24 jam dalam masa 5 hari,
which is daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. So Sabtu dan Ahad market ditutup, which is currency, forex ataupun seakatan dengan dia akan tutup pada hari Sabtu dan Ahad, which is hari weekday sahaja yang buka. And untuk kripto mungkin akan running sebanyak 7 hari seminggu. So dia tak ada cuti untuk kripto punya trading. Tapi ini dalam bahagian forex ataupun currency, kita akan ada cuti selama 2 hari, which is Sabtu dan juga Ahad. And trading ni juga bebas untuk trade mengikut masa sendiri. Kenapa dia kata bebas, maksudnya trade pada mengikut masa sendiri? Trading mengikut masa sendiri adalah macam trade mengikut masa sendiri ni, dekat dalam trading dia ada 3 session yang paling penting sekali. 3 session, which is yang pertama pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Itu untuk bahagian Asia session. Tapi untuk bahagian Euro session pula, dia daripada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. That's Euro session. And last one is US session, yang paling ramai orang tertunggu-tunggu disebabkan untuk di waktu Malaysia pukul 6-7 orang dah balik kerja dan orang dah mandi. So orang akan fokus more on US session, dan juga ramai yang trade dalam US session sebabkan market laju. So US session ni pula pada pukul 7 sampai pukul 12 malam. So korang bebas untuk nak trade pada bila masa yang korang free, mengikut analisa yang korang dah analisiskan korang punya market. So korang just stick to korang punya trading plan and korang execute dalam market. So yang keempat adalah bermula dengan modal yang kecil. So untuk bahagian forex ataupun kita panggil currency punya trading, dia tidak memerlukan modal yang terlampau besar, which is boleh start daripada 50 USD, 100 USD. So itu dah memadai daripada korang nak kena burn sampai 1000 USD ataupun 2000 USD. Tiada halangan pun nak depo besar. Tapi untuk sesiapa yang mula trade, korang better start daripada kecil and start cuba grow sikit. So yang kelima, 100 USD dan hingga 200 USD sudah memadai. Malah boleh lebih rendah dari itu tetapi agak risiko. So yang dalam perkataan yang lebih risiko ni sebabkan ramai yang tak faham market. And kenapa 100 USD tu lebih rendah risiko? Disebabkan korang boleh menjaga korang punya emosi untuk dalam market. So tak adalah korang entry dan 2 ke 3 dah floating selah banyak 10 ke 20 USD. Lepas tu korang cut loss. Lepas tu macam tu lah. Kalau korang dah cuba backtest and cuba trade dekat demo dulu untuk nak memahami market, lepas tu 100 USD hingga 200 USD agak memadai untuk korang nak deposit dalam market. So yang seterusnya adalah bebas untuk trade di mana sahaja. So kat trading forex ni kita hanya menggunakan phone dan platform MT5 ataupun MT4 untuk kita nak trade dekat mana-mana sahaja. Selagi ada phone, ada internet, selagi tu kita akan boleh trade dekat mana-mana sahaja. So yang last sekali adalah hanya menggunakan internet, laptop ataupun telefon pintar. So we go to the next page. Kesalahan yang sering terjadi semasa dalam trading. So yang pertama sekali, tidak menjaga money management. Tidak menjaga money management adalah satu benda yang amat penting yang perlu di-highlightkan setiap trader. Sebabkan sekarang ramai yang menginginkan satu profit yang besar without korang tahu apa benda yang korang buat. So dari situ, bila korang nak untung yang besar, korang akan tekan banyak and korang tak jaga money management and korang loss. So benda tu korang kena jaga-jaga and korang kena disiplin dekat situ. So tidak mengukurkan analisa asal. So sebelum korang trading, make sure korang tahu ada knowledge untuk korang nak faham market pergi ke atas ke bawah. And masa tu korang akan membuat satu keputusan yang agak bagus. Tidak membuat satu keputusan yang melulu lah. So yang ketiga adalah tiada money plan di dalam forex. Money plan ni macam contohnya korang nak satu setup ni, korang nak loss berapa banyak, korang nak profit berapa banyak, macam mana trading plan korang. So money plan ni juga antara satu yang penting. Sebabkan jangan treat trading forex ni macam korang hari ni nak depo 100, korang nak profit 10,000 dalam masa sehari. So benda tu salah. Sebabkan kalau ikutkan korang target 10,000 USD, korang kena loss 10,000 USD. So that doesn't make any sense untuk siapa-siapa yang baru nak trade dalam forex, ataupun korang tak ada satu financial yang strong.
Lepas tu korang raiskan duit gaji korang setiap bulan untuk korang nak semata, untuk korang nak dapat lagi banyak. That's the wrong mindset. So korang ubah and korang cuba susun balik cara korang nak trading. Lepas tu korang just slowly grow, slow. End of the day korang still ada profit and korang boleh withdraw and korang boleh tampung apa benda yang korang nak. Jangan buat satu keputusan yang melulu. Itu je satu pesan daripada Roy. So menginginkan keuntungan dalam masa singkat. Ini yang Roy tidak explain dekat atas. Menginginkan keuntungan ni ada satu yang benda yang betul, tapi berpada-pada dengan apa benda yang korang dah belajar. Kalau korang nak lebih, korang kena mantapkan korang punya ilmu, and korang cuba mantapkan korang punya analisa, and korang backtest banyak-banyak sampai korang faham market punya structure and market punya movement, trending market and confirmation. So terlalu tamaknya satu benda yang tak bagus juga. Sebabkan korang dah profit 100%, lepas tu korang nak cuba flip sampai 500%. At least kalau korang nak buat sampai macam tu, guna satu amount money yang korang willing to lose. Bukan satu amount money yang korang nak kena pakai and korang cuba nak train, nak backtest korang punya kemahiran and korang baru nak belajar. So berpada-padalah. Sehari dapat 30 ke 50% tu adalah sangatlah tinggi. So korang cuba repeat the same thing. Kalau korang cuba dapat sehari 20% ke 30%, sebulan pun banyak juga dia punya percentage. Jangan sehari target sampai 10,000, 500%, 300%, sebab benda tu tak berbaloi. Tiada kesabaran ni satu benda yang tak bagus juga. Sebab orang dalam trading ni ada satu words dia panggil FOMO. FOMO. Fear of missing opportunity. Fear of missing opportunity ni ada satu benda yang tak bagus. Sebab korang akan membuatkan diri korang tak sabar and korang tak faham market. So semua daripada sini Roy boleh cakap yang pasal korang kena tak nak, dalam trading ni bukan satu benda yang indah lah. So satu benda yang korang kena belajar, satu benda yang korang kena praktikkan hari-hari. Korang kena backtest. So jangan ikut orang. Kalau korang nak ikut orang boleh, tapi jangan menggunakan satu amount money yang korang tak nak hilang. So dalam masa sama Roy boleh cakap mantapkan ilmu. Lepas tu korang just follow the flow. So yang last kali mengejar setup. And if benda contoh korang dah nampak setup sell, lepas tu korang dah marking setup sell, lepas tu setup sell tu dah running 100 pip. Lepas tu kalau dah running 100 pip, korang nak kejar balik setup tu. Lepas tu korang tak fokus on analysis yang sepatutnya dia pergi patah balik ataupun dia sambung ke bawah. And let's say kalau korang dah nampak yang dia dah running 50 ke 100 pip, lepas tu korang nak cuba kejar balik setup tu, sebab setup tu dah tertinggal. Lepas tu korang salah analysis, korang still follow apa benda yang korang tak nampak, and then market pergi sebaliknya. So better kalau dah terlepas setup ataupun tak dapat setup tu, ataupun korang zone tak masuk lagi dalam price tak masuk lagi dalam zone, korang entry awal and benda tu pun tak bagus juga. So trade apa benda yang korang nampak and apa benda yang korang yakin, and benda tu bagi satu win rate yang bagus. So dekat atas ni semua ada satu benda yang agak yang Roy nak highlightkan dalam kesalahan yang sering terjadi dalam trading lah. So korang cuba tengok balik apa benda kesalahan korang and korang cuba betulkan balik. So yang seterusnya, perkara asas untuk trading. Perkara asas ni ada satu benda yang umum lah. So yang pertama sekali adalah telefon pintar ataupun komputer. Yang kedua adalah sambungan internet yang stable, and modal serendah 50 ataupun 100 hingga 200 USD. So korang boleh trade mengikut apa benda yang dia punya trading plan korang and money management korang. So benda macam tu korang pun kena highlightkan untuk diri korang. So yang seterusnya, pengenalan MT4. MetaTrader atau MetaTrader 4 atau lebih dikenal sebagai MT4 dan MT5 merupakan platform yang selalu digunakan untuk trade di pasaran forex. So cara untuk buat turun MT4 di telefon ataupun smartphone korang, pergi ke App Store iOS untuk iPhone user and Play Store untuk Android user. So search MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 and korang boleh download dan install apps di dalam telefon korang. So yang seterusnya adalah Forex Pair Code. So dekat sini korang akan dengar base currency dengan code currency. Base currency ni berada di hadapan. Sekejap So dekat sini
base. Base currency akan ada di hadapan. Contoh Euro, lepas tu USD, GBP. So dekat base ni akan berada di hadapan belah kiri setiap currency yang akan ditunjukkan dalam forex punya instrumen. Base Euro, USD dengan GBP. Base and also quote. Quote akan berada di belakang. So dia akan ada dua lah. Dia akan ada dua currency yang akan bergandingan di sebelah kiri dan kanan. So dekat sini dia akan ada contoh ada USD, ada GPY, GBP, AUD. Contoh So dekat sini dia akan nampak ada bergandingan dua antara dua, USD, Euro USD, USD JPY and also GBP AUD. So kalau orang cakap, korang tengah trade base apa? Pun korang akan cakap, korang tengah trade base Euro, tengah trade base USD ataupun tengah trade base GBP. Ataupun orang akan cakap, korang tengah trade code apa? Korang cakap code USD dekat belakang. So code JPY and also code AUD. Itu adalah penerangan bagi base dan juga quote currency. So dekat sini adalah penerangan dia. Base currency adalah dasar trading. Beli atau buy Euro USD, beli mata wang Euro. So dia akan beli ataupun buy Euro USD, beli mata wang Euro. So kita akan membeli mata wang base. So jual atau sell Euro USD, beli USD, boleh tak? Iaitu quote currency. Even dekat dalam trading, dia ada buy and also sell. Dia ada depan, contohnya kita membeli Euro USD, so kita akan menjual USD. Kita akan membeli Euro. Tapi dalam kata sebenarnya, dia memang menjual, dia ada satu button sell and also buy. Sebenarnya dua-dua kita membeli. Sebabkan dia ada pergandingan, dia menunjukkan dalam forex kita tengah membeli dan menjual. Tapi sebenarnya kita tengah membeli. If let's say kita cakap kita jual, kita sell USD. Kita sell USD, dalam chart dia akan tunjuk ke bawah. Sebenarnya kita tengah membeli USD dalam kata nyata dia. Untuk Euro pula, sebab dia kat depan, so kita akan nampak dia membeli sahaja, sebab dia akan pergerakan dia akan ke atas sahaja. Tapi untuk sell ni juga sebenarnya kita sedang membeli, kita bukan menjual. Cuma sebabkan dia ada pergandingan, pergerakan market dia kena ada atas satu dan kena ada bawah satu. Tapi apa pergandingan dia antara dua tu? Itu je dia punya salah satu maksud dekat sini. So kita pergi next slide. So dekat dalam forex ni ada satu dinamakan spread yang bergarisan sepanjang sebegini di dalam chart. So dekat spread ni dia akan ada bid and also ask. Bid price akan berada di bawah and also ask price akan ada di atas ask and also bid. So bila kita open mata wang ataupun kita open position untuk kita sell, menjual, order akan buka dekat bawah ni. Contohnya kita buat 0.01. So dia akan ikut line dekat bawah ni. And bila kita membeli, di price akan buka di atas 0.01 buy. So 0.01 sell, contoh. So dekat sini dia akan ada dua, buy and also sell. So dekat sini bila korang, benda ni dia tak benda yang tak penting sangat pun, cuma satu pengetahuan untuk korang memahami kenapa dia ada dua line and apa nama dia and macam mana function dia. So ini adalah satu-satu dia punya contoh dia. So dekat sini, spread, keuntungan yang diambil oleh broker daripada retail trader, berkembang semasa news dan semasa market off pada Sabtu dan Ahad. Elakkan trade semasa spread kembang kerana risiko tinggi. Lepas tu ada dua jenis spread, fixed spread and also spread yang tetap dan variable, floating sentiasa berubah. Maksud dia keuntungan yang broker ambil adalah dekat sini. Sini keuntungan broker, keuntungan. Sorry tulisan So keuntungan dekat situ. Keuntungan broker. So dekat dalam broker dia akan ada beberapa package untuk open account. Dia ada standard, dia ada ECN, dia ada pro, dia ada micro.
So korang boleh pilih ikut korang punya keselesaan. So siapa-siapa yang nak account yang spread rendah, korang boleh pilih Pro ataupun ECN. So korang boleh je pilih apa-apa yang korang nak ambil. So dekat sini korang boleh pakai satu benda yang korang selesa. Sebab spread ni bukan satu benda yang besar, dia bukan satu masalah besar pun. Sebab kan kalau korang fokus on trending and korang mahir dekat analisis, dia still akan make profit dekat korang. So dekat situ lah dia punya penerangan dia. Kalau korang tak faham pasal ni, nanti korang komen je kat bawah. So dekat seterusnya adalah pips, penerangan pasal pips. So dekat sini penerangan dia adalah 10 pips bersamaan dengan 100 point. 100 pips bersamaan dengan 1000 point. Let's say kita sell gold pada harga 1567.70 dan harga sudah turun sehingga 1565.70. Perbezaan point di sini ialah 200 point bersamaan dengan 20 pips. Jadi keuntungan kita ialah 20 pips. Point darab lot size keuntungan kita bersamaan dengan keuntungan kita. Jika kita menjual gold dengan lot size $1 dan sudah turun sebanyak 20 pips, so bersamaan 20 pips bersamaan dengan 200 point. So 200 point darab dengan $1 bersamaan keuntungan kita adalah $200. So jadi kiraan $200 adalah keuntungan kita. Unit kiraan bagi perubahan nilai dalam sebuah pair mata wang. Pips juga boleh digunakan untuk mengira take profit ataupun stop loss. So penerangan dekat sini untuk pips ni, kalau korang tak faham macam mana dia kira 1567.70 tu untuk 200 point. So kalau korang nampak 1567.70, 1565.70. Korang tengok apa yang berubah dekat sini. 7 dengan 5 sahaja yang berubah. Yang lain semua sama. So dia punya 200 point adalah kiraan daripada sini. Ni belakang ni bersama dengan 0.01 point. So bersama dekat sini adalah 1 point. 1 point dekat belakang. So bila dia beranjak ke sini, dia akan jadi 0.70. So dekat sini dia akan jadi 10 point. So 10 point dekat belakang. So bila dia anjak lagi ke depan, dia akan jadi 100 point. So dekat sini dia akan jadi 1.00 bersamaan dengan 100 point. So dekat sini bila korang nampak 7 ke 5, 7 tolak 5 bersamaan dengan 2. So dekat sini adalah kiraan dia sebanyak 2.00 bersamaan dengan 200 point. Disebabkan situ dia dah mendapatkan 200 point. So bila dia anjak lagi ke depan, dia akan jadi 1000 point. Dia akan jadi 1.00 bersama dengan 1000 point. So bila 1000 point, dia bersama dengan 100 pips. Pips ni pula kiraan dia kalau korang dalam traders ataupun dalam trading forex, diorang tak panggil 1000 point running, 10 point running, diorang tak panggil macam tu. Tapi diorang lebih kepada mengirakan kepada menggunakan pips sebab lebih mudah. Lebih mudah untuk diorang nak mengingat ataupun diorang nak faham berapa banyak diorang tengah running. Sebab contoh kat sini, contoh bila running 100 point, 100 korang enter 0.01 darab dengan 100 point bersamaan dengan $1. So $1 bila macam ni dia dah lagi jadi susah. So bila orang suka pergi convert terus pergi pips. So kat sini bila 100 point bersamaan dengan 10 pips. So 10 pips dia akan mendapat $1 kalau 0.01. So bila dia running sebanyak 100 point ataupun 1000 point bersama dengan 100 pips, dia mendapat sebanyak 10 USD untuk entry 0.01. Diorang dah terbiasakan, memang dah terbiasakan daripada mungkin daripada first trade diorang akan banyak lebih kepada pips. Untuk sekarang punya generasi lah. Tapi dulu memang kiraan dia menggunakan point. And mungkin susah untuk kira. And diorang tak nak banyakkan kosong kemungkinan. So diorang just stick to pips sahaja. So contohnya kiraan dia dekat bawah. So nanti yang bahagian untuk kiraan pips tu nanti Roy akan explain. Tapi untuk siapa-siapa yang nak faham untuk kiraan point dia sebegini. So kalau tak faham nanti
korang boleh tanya dalam kelas ataupun korang just cakap je dekat admin macam mana kiraan dia. Nanti Roy akan bagi dalam bentuk video ataupun penerangan dalam bentuk video. Ataupun Roy akan explain dalam kelas nanti, dalam online kelas. So korang boleh tanya direct sahaja. So untuk leverage ni adalah kredit yang disediakan oleh pihak broker, membolehkan trader kecil untuk trade dengan modal yang lebih besar daripada jumlah deposit. Leverage yang disarankan ialah 1:1000. So leverage forex merujuk kepada keupayaan untuk mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Seperti contoh, trader meminjam dana daripada broker mereka untuk memasukkan kedudukan yang melebihi baki akaun mereka. Nisbah leverage menentukan jumlah dana pinjaman yang boleh diakses oleh trader. Sebagai contoh, nisbah leverage 1:100 bermakna untuk setiap dolar modal, trader boleh mengawal kedudukan dagangan yang bernilai 100 USD. So trader memperoleh keuntungan mengambil kesempatan daripada turun naik dalam pasaran mata wang. Untuk untung atau rugi dalam forex biasanya diukur dalam pips, yang merupakan unit terkecil pergerakan harga dalam pasaran mata wang. Nilai pip mewakili nilai monetary seperti pergerakan pips. Semakin besar kedudukan, semakin besar nilai pips. Bermakna bahawa setiap pergerakan pip akan menghasilkan keuntungan atau kerugian yang lebih tinggi. Oleh itu, semakin besar kedudukan yang dibuka oleh trader, semakin potensi keuntungan mereka. Oleh kerana penggunaan leverage membolehkan trader mengawal kedudukan yang lebih besar dalam pasaran, dagangan berleverage berpotensi untuk menggandakan keuntungan mereka. So antara kebaikan leverage ni adalah satu, kalau korang ada modal 100 USD, korang boleh open lagi banyak kalau korang menggunakan lagi besar punya leverage. Itu dia punya kelebihan. Tapi korang kena tahu, lagi besar leverage lagi tinggi risiko korang, sebab korang tak dapat nak kawal korang punya money management. Sebabkan kemungkinan korang akan tertekan banyak lebih daripada korang punya leverage, korang punya capital. So disebabkan itu korang akan menanggung kerugian yang lagi banyak. Itu je dia punya pro and cons dia. So untuk lot size ni, kalau korang nak faham, lot size ni bila dia akan ada 4 bahagian. So dekat bahagian standard, bila standard broker akan bagi korang 100,000 unit untuk volume 1 lot ataupun $1 punya entry, 1.00 punya entry. So bila 1.00, pergerakan 1 pips bersamaan dengan $10. So lagi besar dia punya entry volume, lagi besar dia punya pergerakan ataupun keuntungan korang di dalam market. So bila open mini ni, broker akan sediakan sebanyak 10,000 unit bersamaan dengan korang punya entry 0.10. So pergerakan setiap pips bersamaan dengan $1. So 1 pips ataupun 10 point bersamaan dengan $1. So micro ni pula, broker akan readykan sebanyak 1,000 unit untuk pembukaan entry sebanyak 0.01 and bersamaan dengan 1 pip bersamaan dengan 10 sen. So nano pula, untuk penyediaan broker untuk unit adalah 100 unit dan volume dia sebanyak 0.001 bersamaan dengan 0.01 pip sebanyak pergerakan 1 pip ataupun 10 point. So jumlah unit mata wang yang dibeli ataupun dijual, saiz bersamaan dengan 100,000 unit ataupun 1 lot ataupun $1, bergantung pada jenis akaun yang digunakan untuk trade. So margin ni adalah satu benda yang modal, jumlah deposit yang diperlukan untuk open position ataupun mengekalkan position trade. So sekiranya akaun trading jatuh bawah daripada minimum yang diperlukan, signal margin akan diterima. Which is, kalau korang tahu pasal MC itu adalah singkatan bagi signal margin call. So seterusnya adalah limit order. Limit order ni akan terbahagi kepada 4. Dia ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop and ada sell stop. So apa function untuk semua limit ni? So semua limit ni dia ada kegunaan dia. Ada kegunaan dia and ada cara-cara dia. So untuk limit order, untuk buy limit, kita boleh letak position ni dekat bawah price yang belum sampai. Contohnya korang nak marking zone. Contoh ni zone buy, price dekat atas ni. So korang nak tunggu dia masuk dalam zone ni. Tetapi
price tak sampai lagi and korang ada kerja. So korang boleh set dalam MT4 ataupun MT5, korang just put buy limit dekat area contohnya 1000.00. So dekat level ni, tapi dekat price dekat 101.00. So korang ada lagi 10 pips untuk dia nak masuk dalam zone. So kat sini korang nak tunggu macam alamak, tu bahaya pula kalau entry awal. Contoh kalau dia pecah, kalau contohnya korang entry awal dia pecah zone ni, dia pecahkan SL, so korang punya kerugian akan jadi lagi banyak. So function buy limit ni adalah korang nak kurangkan risiko korang. Bila korang dah marking dalam zone and korang just stick to the korang apa benda yang korang plan, so korang tak dapat tunggu price masuk dalam zone. So korang akan letak buy limit untuk dia masuk, and dia price touch kat dalam level tu yang korang dah set tu, lepas tu dia on, price ni akan on, akan running and dia akan profit. Macam tu dia punya function buy limit. So contoh trade pair AUD USD, harga semasa adalah 0.67602 dan dengan analisa yang anda gunakan, anda mahu turun ke bawah dahulu. So maksud dia dekat sini, price dekat sini. Lepas tu korang target korang nak buy dekat area sini. So korang letak je buy limit dekat dalam zone ni untuk dia masuk, touch and go. So buy limit diletakkan pada level 0.67517 dan apabila price sampai ke limit order, maka secara automatik position buy akan dibuka. So dekat sini korang boleh set SL juga, korang boleh set TP. Kalau dia pecah zone tu kena SL, korang rugi sebanyak $2. Contoh kalau tak ada buy limit ni ataupun limit order ni, korang entry dekat atas ni, sekali daripada bawah ni sampai ni korang loss sebanyak 10 USD. Sedangkan kalau korang masuk entry dalam zone yang korang nak target tu, korang loss 2 USD. So perbezaan sebanyak 8 USD korang nak entry, korang punya kerugian. So itu agak banyak. Kalau terjadi 10 kali, korang loss banyak 80 USD juga. So jangan lawan apa benda yang korang plan. Kalau korang lawan, korang tak belajar. So ni cara yang paling belajar, yang paling bagus sekali. So untuk sell limit, sell limit ada satu benda yang sama dengan buy limit, cuma dia dekat atas. Sell untuk kita nak fokus dekat bawah, untuk daripada atas ke bawah. So bila price dekat atas, price korang punya zone, making zone dekat atas ni, so price dekat bawah ni. So sama je dengan buy limit, cuma dia opposite, dia berlawanan dengan atas. Yang tadi tu bawah ke atas, yang ni daripada atas ke bawah. Untuk korang nak fokus dia masuk dalam zone and ke bawah. So korang boleh je set sell limit dekat atas ni and letak SL, lepas tu korang letak TP. So bila dia running ke atas, dia spike ke atas and dia masuk dalam zone, lepas tu dia running ke bawah and hit TP. And kalau kau contoh, kalau macam tadi juga, kalau price dekat sini, price baru je sampai dekat area sini, and korang entry, lepas tu dia floating baru masuk dalam zone. Lepas tu masuk dalam zone, pecah pula. So dekat situ korang rugi lagi banyak daripada korang sell limit dekat sini and dia masuk, lepas tu korang dia junam. Contoh trade pair NZD JPY, kadar harga semasa adalah 56814 dan berdasarkan analisis anda mahu sell di harga atas 8694, maka anda boleh setkan sell limit di harga 86994. Itu cara untuk korang nak kurangkan korang punya risiko. So untuk yang seterusnya adalah buy stop and also sell stop. So kalau korang nampak di sini, Roy dah letakkan dia punya explanation yang dalam bentuk gambar. Untuk buy stop ni pula, dia berlainan pula. Dia kena letak dekat area atas. So benda ni kalau korang nak predict, contoh ada news korang target buy, tapi korang nampak macam bahaya untuk korang nak instant. So korang nak bagi masa news tu dia pecah ke atas kan. So korang boleh set buy stop dekat atas. Contoh price tak sampai lagi dekat sini, price baru gerak kat sini, and korang takut nak entry masa pergerakan market sebab tak nampak, tak clear. So korang letak buy stop dekat sini 0.10, contoh 10 sen. So price kat sini, so masa news korang takut nak entry, and korang letak set situ. Lepas tu korang boleh je set SL terus dekat bawah ni. Lepas tu dia spike ke atas. Lepas tu bila once dia touch the zone kat sini, dia touch the level kat sini, dia terus automatic on and dia running profit. Itu cara untuk buy stop. So untuk sell stop pula, dia pun sama juga, yang berlawanan. Tadi kita letak sell limit dekat atas, tapi kita letak sell stop dekat bawah. Sama juga, contoh dalam keadaan news ataupun market tengah ranging, market tengah laju. So korang boleh tengok dia punya pergerakan sini, and then korang set dekat sini sell limit 0.10. So korang tunggu dia masuk ke bawah, dia running and then dia spike ke bawah, and then dia akan
on automatic. Lepas tu korang profit. So dalam masa sama korang boleh je set SL 25 pips kat atas, 30 ke 50 pip punya TP. So korang boleh je set macam tu. So itu antara function-function yang ada dalam MT4 yang korang boleh pakai. So break even pula. Break even set selepas entry kita sudah profit. Break even pada awalnya ialah stop loss kita. Setelah profit, kita letakkan stop loss kita di bawah entry untuk entry sell dan di atas untuk entry buy. Berfungsi untuk mengelakkan daripada kerugian. Break even ni dalam bisnes dia panggil satu benda yang korang tak rugi ataupun korang tak untung. Tapi dalam trading, korang boleh set break even dalam keadaan untung. Contoh, korang tengah buy dekat level ni. Ni korang tengah buy 0.01. Areas ni. Lepas tu price dah running sebanyak sini. First kan korang set SL korang dekat bawah. Contoh dekat area 0.1111. So dekat sini SL korang. Korang nak set B, korang just pergi dekat bahagian SL ni. Lepas tu korang pergi set dekat area dekat atas. Contohnya 0.20000. So korang just ambil je bahagian, korang je pergi je bahagian SL. Korang set je level dekat atas entry untuk buy position. So nanti SL ni sebenarnya dia akan pindah ke atas. Tapi make sure dia boleh set selepas korang entry ataupun running profit. Baru korang boleh set SL. Kalau korang masih dalam keadaan floating, contohnya price masih dekat bawah. Price masih baru lagi dekat bawah. Price masih kat situ, korang buy. Tapi price masih kat bawah. SL dekat sini. Korang tak boleh tiba-tiba pindah SL dekat atas. Sebab dia takkan dapat. Sistem tak akan terima benda tu. So dia akan keep masih dekat bawah ni. So cara korang nak set SL adalah bila dia dah running profit ke atas, baru korang pindahkan SL dekat atas je. So bila dia patah balik, dia akan, bila sampai sini, dia akan automatic close and korang still profit running sebanyak berapa pip yang daripada korang punya entry sampai korang punya break even. So itu cara-cara untuk nak set break even. So benda break even ni adalah satu benda yang bagus sebab kita tak boleh predict market. So contoh, kalau korang tak set break even, korang dah running sebanyak 100 pip, dia patah balik, korang macam, oh ni boleh terbang gini. Terus kat sini korang still tak letak BE, dia patah balik, and then dia pecah ke bawah, 100 pip ke bawah pula. So dalam sebenarnya korang untung 100 pip, korang rugi balik 100 pip. So benda tu tak bagus lah. So korang stick apa benda, korang buat apa benda yang boleh buat korang keuntungan. Jangan buat satu benda yang rugi. Stop loss ni ada satu benda yang Roy explain tadi. Stop loss ni ada satu benda yang bagus and korang kena praktikkan. Stop loss ni dia kena ada untuk setiap trading position korang. Contoh, SL korang, bila korang entry buy dekat di sini, buy 0.01, SL korang at least kena ada 25 ke 30 pip ataupun 20 ke 30 pips. So SL korang akan berada kat sini 20 ke 30 pips. So SL akan berada dekat bawah. So contoh lah, kita punya prediction bukan 100% semua betul. Dia mesti akan ada yang salah juga. So dekat sini, bila price masuk ke bawah, contoh dia lebih daripada entry korang, SL ni korang kena stick. Even this floating 20 pip, kena SL, korang just terima je benda tu and korang cari setup baru. Daripada korang hold setup tu 50 ke 100 pip, baik korang stick dengan 20 pip. And then kalau contohnya kalau korang takut macam Allah kena SL, maknanya korang dah trade lebih daripada korang punya kemampuan ataupun korang punya account 100 USD, korang nak entry sampai 20-30 sen. Sebenarnya tu boleh, tapi dia punya risiko akan lagi tinggi and korang akan loss banyak. So make sure korang jaga money management. Bukan kena SL 2-3 kali kena MC. Benda kalau contohnya kalau kena 20-30 USD MC tu, maknanya korang dah terlebih tekan dengan apa benda yang margin yang korang deposit. So benda tu tak bagus. So make sure korang boleh sustainkan account 1 USD. Even dia kena SL, korang boleh recover balik. Korang kena SL, korang boleh recover balik. Itu cara bisnes yang betul. Kalau korang, maknanya kalau korang entry sekali ataupun 2 kali dah kena SL and account dah MC, maknanya korang dalam keadaan nak cepat, nak keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar boleh, tapi make sure korang latih diri korang, tengok apa benda yang korang nampak. Korang ada favourite setup, korang ada favourite structure korang. Lepas tu korang nak burnkan 100 USD untuk nak dapat keuntungan lebih daripada 300%, benda tu boleh. Tapi make sure kalau korang nak sustain dalam trading lama, korang kena jaga money management and trading plan korang. Benda macam tu. So kena ada stick SL and make sure SL korang tu dalam satu setup dah dapat cover balik korang punya 20-30 pip, dah dapat cover balik korang punya SL. Itu cara yang betul. Bukan 2-3 setup korang dah MC. So itu antara
explanation untuk SL. So TP ni adalah satu setting ataupun satu set level yang bila korang profit, contohnya korang buy, korang attack SL dekat sini, korang buy, so tu ni 50 pips TP. So bila dia touch, dia akan automatic close position ni dalam keadaan keuntungan. Itu take profit. Take profit boleh manual and also automatic. So automatic cara dia macam ni. So order yang disetkan untuk position trade close apabila sudah capai target dalam keadaan profit. So ini adalah hanya bahagian untuk first pengenalan apa itu forex. So untuk next video, Roy akan terangkan daripada segi technical analysis dari dalam bentuk engulfing dan juga SNR. So thank you guys. I will see you for the next video. Assalamualaikum.